Istilah Ganyang Malaysia yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963 merupakan slogan yang mencerminkan ketegangan dan penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Bagi Soekarno, pembentukan ini dilihat sebagai strategi neokolonialisme oleh pihak British untuk mempertahankan pengaruh mereka di Asia Tenggara. Konfrontasi ini berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 dipicu oleh pembentukan Malaysia yang menggabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Soekarno percaya bahwa penggabungan ini akan menjejaskan kestabilan dan dominasi Indonesia di Nusantara, serta mengancam impiannya untuk membina Indonesia Raya yang lebih besar dan kuat. Keputusan pembentukan Malaysia diumumkan pada 16 September 1963 setelah proses panjang yang dimulakan sejak awal 1960-an. Soekarno merasa bahawa penggabungan ini dijalankan tanpa melibatkan Indonesia, walaupun negara ini mempunyai kepentingan geopolitik yang besar di rantau tersebut. Bagi Soekarno, penubuhan Malaysia bukan sahaja menggugat kepentingan Indonesia, tetapi juga dilihat sebagai ancaman terhadap usaha pembebasan dari pengaruh kolonial yang menjadi prinsip utama dasar luar negerinya. Beliau memandang penggabungan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Malaysia sebagai cara bagi British untuk terus mengekalkan kawalan mereka di rantau ini. Selain itu, kedudukan strategik pangkalan tentera British di Singapura yang berdekatan dengan Indonesia turut meningkatkan ketegangan. Sebagai reaksi, Soekarno menyatakan keazamannya untuk menggagalkan pembentukan ini melalui konfrontasi bersenjata dan diplomatik. Konfrontasi ini bermula dengan beberapa tindakan agresif oleh Indonesia, seperti serangan ke atas pos polis di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. Ini diikuti dengan serangan-serangan kecil dan operasi infiltrasi di sepanjang sempadan Sabah dan Sarawak. Pada 17 Ogos 1964, pasukan payung terjun Indonesia mendarat di Johor, menandakan keseriusan mereka dalam menggugat kestabilan Malaysia yang baru ditubuhkan. Meskipun Malaysia menerima bantuan ketenteraan dari negara-negara Commonwealth seperti Britain, Australia, dan New Zealand, serangan-serangan ini tetap menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan. Konfrontasi ini seringkali digambarkan sebagai perang yang tidak diistiharkan, di mana operasi ketenteraan yang dilancarkan oleh Indonesia lebih bersifat guerrilla dan sabotaj. Walaupun serangan-serangan ini tidak berskala besar, ia cukup untuk mencipta ketegangan dan menimbulkan rasa ketidakstabilan. Malaysia memperkukuh pertahanannya dengan bantuan ketenteraan dari negara-negara Commonwealth yang bersama-sama berjaya mematahkan beberapa serangan utama Indonesia. Di peringkat diplomatik, beberapa negara termasuk Amerika Syarikat dan Filipina berusaha untuk menjadi orang tengah dan mencari jalan damai antara kedua-dua negara. Namun, usaha-usaha ini menemui kegagalan, terutama setelah Indonesia menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada Januari 1965 sebagai tanda protes terhadap penerimaan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketegangan mencapai puncaknya apabila serangan-serangan oleh pasukan Indonesia semakin meningkat di Sabah dan Sarawak. Namun, situasi berubah secara drastik selepas peristiwa J30S pada tahun 1965 yang membawa kepada kejatuhan Soekarno dan pengambil alihan kuasa oleh Jenderal Soeharto. Soeharto lebih menumpukan perhatian kepada pemulihan keamanan dan kestabilan dalam negara, menyebabkan minat untuk meneruskan konfrontasi berkurang. Pada 11 Ogos 1966, kedua-dua negara akhirnya menandatangani perjanjian damai di Bangkok yang secara rasmi mengakhiri konfrontasi ini. Konfrontasi ini meninggalkan kesan yang mendalam kepada kedua-dua negara. Di Indonesia, konfrontasi ini membawa kepada kerugian ekonomi yang besar dan melemahkan kedudukan politik Soekarno.
banyak sumber daya yang digunakan untuk mendukung usaha ketenteraan ini, manakala kestabilan politik dalam negara juga semakin terancam. Di Malaysia pula, konfrontasi ini memperkukuh semangat nasionalisme dan menyatukan rakyat dalam menghadapi ancaman luar. Secara keseluruhannya, konfrontasi ini menunjukkan ketegangan yang wujud di Asia Tenggara pada era pasca kolonial, di mana negara-negara baru merdeka berusaha menegakkan kedaulatan mereka sambil berhadapan dengan campur tangan kuasa-kuasa besar. Walaupun konflik ini akhirnya berakhir dengan perdamaian, ia meninggalkan parut diplomatik yang mengambil masa bertahun-tahun untuk sembuh sepenuhnya. Hari ini, hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah berkembang menjadi lebih baik, dengan kedua-dua negara memainkan peranan penting sebagai sekutu strategik di rantau Asia Tenggara. Konfrontasi ini menjadi pengajaran penting tentang pentingnya dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik antara bangsa,